Nama saya Hing Maisi dari kelas 5 Carnation, Sekolah Menengah Holy Trinity. Ini adalah hasil projek KBL sejarah saya. Tajuk yang saya ingin kongsikan bersama Anda pada hari ini ialah peristiwa penentangan pemimpin-pemimpin tempatan. Terdapat 6 tokoh pemimpin tempatan yang saya ingin kongsikan pada hari ini. Antaranya ialah Dolsaip. Penentangan penghulu Dolsaip adalah yang paling awal berlaku di Tanah Melayu, yaitu antara tahun 1831 hingga 1833. Penentangan berlaku kerana beliau tidak bersetuju dengan tindakan British yang meletakkan wilayahnya sebagai sebahagian daripada takluk British. Selain itu, Dolsaip juga mengingkari arahan British supaya menghantar 1/10 hasilnya sebagai yufti kepada negara Melaka. Akibatnya, British menghantar tentera seramai 150 orang untuk menakluki Nanning pada tahun 1831, dan pasukan ini telah ditentang olehnya atas bantuan ketenteraan pembesar tempatan. Pada akhir tahun 1832, British dengan 1.200 orang tentera sekali lagi menyerang Nanning, dan akhirnya penghulu Dolsaip berjaya dikalahkan dan dibawa ke negeri Melaka. Tokoh seterusnya, Rentap. Penentangan di Sarawak ini sama dengan penentangan di Nanning. James Brooke yang digelar sebagai Raja Putih Sarawak pada tahun 1842 telah menyebabkan penentangan orang-orang tempatan. Rentap dan kaumnya menghalang pelayaran British di Sungai Saribas dan tewas dalam pertempuran tersebut. Beliau menentang British pada tahun 1853 kerana bertindak menghapuskan orang Iban di Sungai Skrang yang dianggap sebagai lanun. Beliau telah menyerang pasukan James Brooke di kubur Nangga Skrang bagi menghalang kezaliman James Brooke. Rentap dan pengikutnya berjaya mengusir British, tetapi British bertindak balas dengan membakar kampung mereka. Rentap dan pengikutnya beruntur ke Bukit Sadok, namun sekali lagi mereka diserang dan telah dikalahkan pada tahun 1861. Rentap terpaksa mengundur ke ulu sungai Entabai dan serangannya menjadi semakin lemah. Tokoh yang ketiga, Tok Janggut. Penentangan berlaku apabila British memaksa penduduk tempatan menerima sistem cukai yang diperkenalkan. Tok Janggut membantah pelaksanaan sistem ini dan enggan membayar cukai. Namun, bantahannya tidak diandalkan oleh pegawai daerah Pasir Putih. Sebaliknya, pihak polis diarahkan untuk menangkap Tok Janggut, tetapi gagal. Beliau dan rakan-rakannya berjaya menubuhkan kerajaan di Pasir Putih. Beliau membawa masuk tentera dari negeri Selat dengan menggunakan nama Sultan Kelantan untuk melancarkan serangan. Pada tahun 1915, British telah menyusun serangan, akibatnya beliau terkorban dan mayatnya diarak ke seluruh Pekan. Seterusnya, tokoh keempat, yaitu Datuk Maharaja Lela. Di Perak, Datuk Maharaja Lela menentang British yang didatangi oleh J.W.W. Bridge. Penentangan berlaku kerana residen memungkiri fungsinya sebagai penasihat seperti dalam perjanjian Pangkor pada tahun 1874. Para pembesar juga menolak sistem cukai dan penguasaan British terhadap mereka. Mereka juga menolak campur tangan British dalam adat dan hal ehwal tempatan. Oleh itu, perjanjian Pangkor telah ditandangi pada tahun 1874. Bantahan terbuka oleh Raja Abdullah dan pembesar kerana campur tangan British pada tahun 1875. Mesyuarat diadakan di Durian Sebatang dan keputusannya adalah membunuh J.W.W. Bridge. J.W.W. Bridge telah berjaya dibunuh pada tahun 1875 dan pihak British telah menghantar tentera seramai 500 orang. Perbincangan dan hukuman telah dilaksanakan. Akhirnya, Datuk Maharaja Lela telah digantung dan Raja Abdullah telah dibuang negeri. Seterusnya, Haji Abdul Rahman Limbong. Di Terengganu, beliau menentang British kerana tidak berpuas hati dengan sistem cukai dan undang-undang yang diperkenalkan kepada penduduk tempatan. Pada tahun 1922, beliau telah mengetuai penduduk kampung membersihkan tanah di Kuala Telemung tanpa menghiraukan peraturan British. Pada tahun 1925, seramai 300 penduduk kampung telah berkumpul dan membuka tanah Tengku
Maimunah. Pada tahun 1928, beliau telah melancarkan sebuah penentangan bersenjata, tetapi akhirnya dikalahkan dan dibuang negeri ke Mekah. Tokoh yang terakhirlah ialah Mat Salleh. Di Sabah, penentangan berlaku kerana pihak SBUB tidak menghiraukan kedudukan Mat Salleh. Mereka telah menjalankan pelaksanaan cukai kepala dan cukai perahu. Pada tahun 1895, beliau ke Sandakan untuk berbincang tetapi tidak dilayan. Sebaliknya, Gubernur Belfort telah menyerang dan membakar kampungnya. Beliau terpaksa melarikan diri. Pada tahun 1987, beliau melancarkan serangan mengejutkan ke atas British di Pulau Gaya. Ekoran itu, British telah menawarkan pelan damai kepada beliau, tetapi British telah memungkir janji dan menyebabkan sekali lagi beliau melancarkan serangan. Serangan balas itu menyebabkan beliau tewas dan meninggal dunia pada tahun 19.000. Kesimpulannya, semangat cinta akan negara dan sanggup berkorban untuk bangsa haruslah kita contohi bagi mempertahankan tanah air yang tercinta ini. Sekian dan terima kasih.